Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita membincangkan berkenaan dengan awal Muharram yang kita dah sempena awal tahun baru 1442 Hijrah ini. Dan kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan hijrah. Kalender ataupun takwim yang kita amalkan ini dinamakan sebagai takwim hijrah. Kenapa dinamakan sebagai takwim hijrah? Kerana sejarahnya adalah bermula pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Islam masih belum mempunyai kalendernya yang tersendiri. Maka itu telah mendatangkan beberapa kesulitan dan dalam satu riwayat menceritakan Abu Musa Al-Asy'ari telah meminta kepada khalifah itu Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk menulis kalender, menulis tarikh di setiap surat dan arahan yang beliau keluarkan supaya diletakkan tarikh. Dan ketika itulah terfikir Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk membuat kalender Islam yang sendiri. Maka akhirnya diringkaskan cerita, mereka telah berbincang dan setelah sepakat untuk membuat satu kalender yang dinamakan, dan permulaan kalender itu mereka telah bincangkan sejak bila kita nak mulakan kalender ini. Maka akhirnya telah sepakat mengatakan kita akan mulakan pengiraan kalender ini bermula daripada tahun hijrahnya Nabi SAW. Maka walaupun zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu baru dibuat atau dicetuskan kalender hijrah itu, tetapi bukanlah daripada saat itu dikira sebagai tahun yang pertama. Tidak. Tahun yang pertama itu diambil kira daripada tahun hijrahnya Nabi SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum, atau yang digelarkan sebagai kaum muhajirin daripada kota Mekah ke kota Madinah. Maka tahun itu dipilih sebagai tahun yang pertama dalam kalender Islam. Mengapakah mereka memilih peristiwa hijrah ini sebagai tahun yang pertama dalam kalender Islam? Kerana hijrah ini membawa erti yang sangat besar untuk Rasulullah SAW, untuk para sahabat dan untuk kaum muslimin dan Islam secara umumnya. Kerana di kota Madinah bermulalah lembaran baru untuk umat Islam. Kerana di kota Mekah umat Islam ketika itu ditindas, mereka tidak mendapat kekuatan dan tidak mendapat keizinan untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terhalang daripada berpegang kepada i'tiqad mereka. Tidak diberikan kebebasan. Ketika di kota Mekah, kebebasan mereka terhalang, kebebasan untuk beramal, kebebasan untuk beriktikad, untuk yakin kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terhalang. Maka di situlah disyariatkan hijrah. Maka setelah mereka berhijrah ke kota Madinah, di kota Madinah bermulalah lembaran yang baru. Penduduk kota Madinah ataupun dipanggil kaum Al-Ansar memberi sepenuh kerjasama kepada mereka untuk Nabi SAW dan kaum Muhajirin. Akhirnya Islam mendapat kekuatan dan mendapat kebebasan yang tersendiri untuk menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Maka satu pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa hijrah ini adalah kadang-kadang kita juga perlukan kepada hijrah, kita juga perlukan kepada perubahan. Kadang-kadang kita perlukan satu waktu untuk kita duduk dan fikir, renung sejenak bagaimanakah pencapaian dan prestasi kita dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita matlamat duniawi kita tercapai. Ada barang-barang yang kita nak beli ataupun satu pencapaian kita daripada sudut kewangan kita. Kadang-kadang kita membuat satu perancangan yang rapi, tapi kemungkinan kita terlepas pandang bagaimanakah prestasi ibadah kita, bagaimana prestasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana anak-anak kita, bagaimanakah kekuatan mereka dalam mengamalkan agama, bagaimanakah keluarga kita secara umumnya, adakah mereka masih di takuk yang lama agama mereka itu ataupun ada kemajuan, ada penambahan. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu kaum itu sehinggalah mereka sendiri yang mengubah diri mereka sendiri. Maka
untuk kita berubah, pertama kita sendiri perlukan kepada perancangan. Kita perlukan kepada satu perancangan dan kita perlukan satu keazaman, dan kadang-kadang kita perlu berhijrah. Kita perlu kenal pasti apakah faktor-faktor yang menghalang kita untuk kita maju dalam agama kita. Apakah faktor-faktor yang boleh merosakkan kita dan keluarga kita. Tak hairan ada orang yang sanggup berhijrah, berpindah rumah ke tempat lain semata-mata untuk selamatkan agama dia, supaya dia mencari satu tempat yang dia boleh mendirikan solat. Ada orang yang sanggup berhijrah, berpindah untuk apa? Supaya pendidikan anak-anak dia lebih terjaga, supaya anak-anak dia mendapat suasana yang baik untuk dibesarkan, dan itu adalah hijrah berpindah, hijrah zahir. Dan kita juga ada hijrah yang dikatakan hijrah perbuatan kita. Hijrah itu meninggalkan hajara manahallahu anhu, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk berhijrah ni membantu kita untuk berubah. Pertama, kita perlu mengubah suasana keliling kita. Kita manusia, sebagai manusia yang lemah, seringkali kita terkesan dengan suasana dan komuniti dan rakan-rakan di sekeliling kita. Sekiranya kita duduk di satu kelompok yang tidak membantu kita ataupun menghalang kita untuk kita berubah, maka perlu dah difikirkan satu perkara, bagaimanakah caranya untuk kita bertukar, kita berada di dalam satu kelompok yang boleh membantu kita, satu kelompok yang boleh memegang tangan kita, memimpin kita. Kita bagaimana diri kita perlu berada dalam satu kelompok yang juga mengutamakan kehidupan akhirat mereka. Maka bila kita berada dalam kelompok yang positif, insya-Allah kita akan mendapat kesan yang positif daripada rakan-rakan dan mereka yang sekeliling kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, insya-Allah, untuk kita terus berhijrah. Mudah-mudahan niat yang ada dalam hati kita, niat baik yang ada dalam hati kita itu mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian untuk kali ini. Saya mohon maaf atas kekurangan. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.